ni dah tajuk terakhir dalam buku teks kita untuk tajuk trigonometri. So lepas cuti ni insyaAllah kita akan masuk tajuk baru. Baik. How do you solve a problem involve sine, cosine and tangent? Okey, ni dalam buku teks. Boleh rujuk buku teks masing-masing. Suara saya dengar ke? Korang respon? Ya, dengar cikgu, dengar. Ya, cikgu. Okey, terima kasih. Okay, the diagram on the right show a ladder against a wall. Bersandak, dia kata bersandak dekat dinding. Okay, jadi it form a right angle triangle. Maknanya dia akan berbentuk satu segitiga tegak, PQR. If the height of a QR is 2.5 meter, tinggi QR, maknanya tinggi dekat dinding lah. Calculate the length of the ladder. Maknanya kamu kena kira panjang tangga. Ini height dia. QR 2.5 meter. Jadi kamu kena kira panjang tangga. Kalau kita tengok panjang tangga kat sini, kalau dalam segitiga, dia membentuk sisi hipotenus. Sisi hipotenus. Okey, baik. Kita masih bila tajuk trigo mesti guna trigo ratio macam ni. Okey. Masalahnya kita nak guna yang mana? Soh ataupun cah ataupun tua. Itu bergantung kepada masalah yang ditanya. Okey, kita tengok. Ini sudut dia 250. Okey. Yang ada nilai kat sini 2.5. Okey, 2.5 QR ni. So, 2.5 ni opposite terhadap 50. Okey, kamu tengok yang ada opposite sin dengan tangent je. Jadi, cos kita tolak tepi dah. Maknanya soalan ni tak pakai cos dah. Sama ada pakai sin ataupun tangent. Okey, kemudian antara sin dengan tangent, mana satu pula? Okey. Dia nak panjang tangga. So, panjang tangga adalah hipotenus. Jadi, kita tengok antara sin dengan tangent, yang mana ada hipotenus, kita pilih sin. Sesuai dengan masalah ni. Sebab, untuk sin, ada opposite, ada hipotenus. Okey. Macam itulah cara kita pilih. Jadi segitiga dia kita lukis macam ni. Okey. Kita ambil balik. Sin 50. Opposite dia apa dia? QR. Okey. Hipotenus dia apa dia? PR. Macam tu. Tulis balik macam ni. Okey. Kemudian kita masukkan nilai-nilai apa yang ada. Yang ada nilai kat sini 2.5 je. Iaitu opposite. PR tak ada nilai. PR tak ada nilai. Jadi, kita boleh cari PR sebab sekarang ni dia ada 3. 1 untuk C50, 2 untuk 2.5 dan 3 untuk PR. So, kalau nak cari PR, dah ada 2 dah maklumat yang dibagi, kita boleh cari PR. Kita tengok macam mana nak cari PR. Okey, macam tu. Okey, tak faham tanya. PR, kita pindah ke sebelah kiri. C50 kita pindah ke sebelah kanan. Maknanya C50 pindah ke kanan ni dia kita letakkan di bawah. Sebab apa? C50 ini dengan PR tadi dia darab. Kemudian bila dia pindah dia akan jadi bahagi. Macam kita pindah tempat je lah. PR pergi tempat C50, C50 pergi tempat PR. Macam tu. So yang ini guna kalkulator je. 2.5 per. Guna simbol per dengan sin 50. So you can get the answer 3.26. Sebab dia nak 2 decimal places, kita ambil dekat 26. Okay. Alright. Baik. Ada soalan tanya nah? Okay, seterusnya. Example 15.
Ini nampak macam bar sikit ni. Cuboid A, B, C, D, E, F, G, H. Ni cuboid. Cuboid ni bentuk 3D lah. 3 dimensional. Is given that BC sama dengan 8. Tu kamu kena baca ni. Kamu tengok, oh BC mana? Oh ni BC. CH sama dengan 5. Oh ini CH. Kena tengok satu-satu ayat dia. HE 4. Okey. Dah nampak dah apa dia punya tu. If right angle triangle FGC. Okey. Nampak? Kita hasilkan segitiga FGC kat sini. Dia suruh kamu calculate the value of FCG. Maknanya ada simbol ni, simbol sudut. Dia suruh kamu kira nilai sudut. Nilai sudut FCG. Okey. Di mana sudut dia? Sudut dia dekat C. Jangan tersilap. Sudut FCG, sudut yang mana? Bukan F, bukan G, tapi C. Kita ambil yang di tengah-tengah. Ni sudut dia. Kita nak tahu berapa ni sudut kat sini ni. Okey. Untuk nak tahu berapa sudut kat sini ni, kita kena tahu nilai-nilai sisi dia, panjang sisi dia. Okey. Yang pertama, FG kita tahu kata 4. Nampak? FG. Kita tahu kata 4. Walaupun tak tulis kat sini 4, kita boleh compare dengan EH. EH 4, FG pun 4 sebab dia sebuah cuboid. Okey. Kemudian, nak cari apa lagi? GC. Nak cari GC. Nak cari GC. GC tak tahu. GC tak tahu. Nak cari FC. FC pun tak tahu. Tapi yang paling senang kita nak ambil bab. Kita cari GC lah. Kalau cari FC ni mencabar sikit lah. Kita ambil GC. GC yang paling senang. Sebab kita nampak sini ada 8. Sini ada 5. So BC 8. BG 5. BG macam tadi lah. Walaupun dia tak tulis 5. Tak nampak pun 5 kat sini. Kita boleh compare dengan sisi yang satu lagi CH. Kita nampak CH dengan BG ni sama panjang iaitu 5. Nampak? Ni sebenarnya untuk kita nak cari GC. GC ni pasal ni tak tahu. Sebab kita nak cari sudut, kita kena tahu dua benda je lah. Sisi mana? Kalau kat sini kita pilih sisi yang bertentang dengan sisi yang sebelah. Okey. Nak cari ni, kita mestilah trigo ni, mesti kita tak lari daripada teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Sebab ada dua sisi ni, kita nak cari sisi. Sebab kita nak cari sisi. Bukan kita nak cari sudut. Jadi, BC tambah BG, kita dapat 89. Maknanya CG ni 89. Set 89. Okey. Ni dah dapat dah. Okey. Sini set 89. Sini 4. Okey. Baru kita boleh cari sudut FCG. Kita gunakan tuh cah tua. Nak guna hak mana? Pilih. Ini sudut dia. Okey. Ini sisi yang kita ada. 4. 4 ni sebagai O. Opposite dengan C ni. Okey. Kalau O, apa yang pakai O? Sin ataupun tangent. Cah tolak tepi dah. Okey. Kemudian 89 ni sebagai apa? 89 ni sebagai A. Adjacent. Okey. 89 ni sebagai A adjacent. Ataupun dalam BM kita panggil sebelah. Sebelah. Jadi O dengan A yang sesuai dengan dia adalah tangent. Kita buatlah tulis tu ni. Tangent sudut FCG sama dengan 4. Okey, 4
over square root 89. Macam tu. Di mana 4 ni O, square root 89 ni A. Macam tu. Okay. Alright. Cuba tengok. Baik mana tangent negatif 1 ataupun inverse tangent ni. Because of we want to find the angle. Okay. Kita nak cari angle ni. Angle FCG. Bukan kita nak cari tan angle FCG. Tengok soalan. Dia tak sebut pun suruh cari tan. Dia suruh kamu cari sudut. Bila kamu suruh kamu cari sudut. Jadi kita dah pilih tadi tan. Kita pilih tan kan. Sebab apa saya pilih tan? Jadi saya abang dah. Jadi untuk nak cari sudut pula. Tan ni kita pindahkan ke sebelah kanan. Bila tan pindah ke sebelah kanan, dia akan bertukar menjadi inverse tangent. Tangent negatif 1 lah. Dalam kalkulator kamu, untuk nak dapatkan inverse tangent ni, kamu kena tekan shift tangent. Tekan shift dulu. Kalau tak tekan shift, tak dapat shift tangent. Mana dekat kalkulator kamu akan ada simbol negatif 1 tu. Shift tangent, kemudian kamu tekan lah. Try. 4 per dengan square root 89. Try tengok. Dapat tak? 22.98. Kadang-kadang kalau tak dapat, dekat sini, pecahan ni, kamu letak kurungan. Kiri dan kanan. Ikut tak dapat yang ni lah. Nak selamat, letak kurungan. Tangent negatif 1, cara dia shift tangent. Kemudian letak kurungan. Kemudian tekan pecahan, masukkan nombor 4. Okey, masukkan nombor cert 89, tutup kurungan. InsyaAllah kamu dapat 22.98. Ini sudut dia. Of course, ada jawapan lain. Ya, ada jawapan lain. Kita dah belajar dah minggu lepas. Okey. Kalau dia nak bentuk darjah sahaja, ini jawapan dia. Kalau dia nak bentuk darjah dan minit, ini jawapan dia. Siapa yang tak ingat macam mana nak buat, tengok balik latihan-latihan yang lepas. Macam mana nak tukar kepada darjah dan minit. Okay. Tu. Alright. Habis bab buku teks. Jadi, kita masuk modul discussion. Saya ambil beberapa soalan. Saya pilih soalan-soalan yang pertama sahaja untuk kita bincang. Soalan-soalan yang lain kamu buatlah waktu cuti ni. Kita ada cuti 2 minggu ni. Kamu buatlah. Okay. Ini soalan dalam modul muka surat 69. Masing-masing buka 69. Muka surat 69 modul. Ni modul ni. Okay. Alright. Kalau tak buat apa-apa lagi, buat kulanglah pensel. Kita tulis sama-sama. Ini saya ambil soalan yang pertama, muka surat 69. In the diagram LPM, kita baca satu-satu. LPM, KP, straight line. Okay, itu common word lah, biasalah. Given cos theta. Ni theta. Carilah mana simbol theta ni. Ni dia theta. Okay. Cos theta 2/3. Calculate the length in cm of LP. Dia suruh cari LP je. Okay. Given cos theta 2/3. Kena tengok juga hal ni. Ni dia bagi siap-siap dah cos. So kita ambil cos lah. Cos theta 2/3. Maknanya 2 itu sebagai A. Nampak ni theta. Ni A dia. 2 ni. 3 tu sebagai H. Ni. Ingat trigo ni segitiga tegak.
tegak. Bukan segitiga. Bukan segitiga yang tak tegak macam ni. P jangan duk ingat tersilap. Duk kata A dia dekat KM ni. Okay. H dia PM. H bukan PM. H dia adalah LM. Kena ingat Ingat dia segitiga tegak. Jadi H dia kita ambil daripada L sampai M. Ni 3 nilai dah. Bawah ni 2. Okey. Dia suruh kamu cari LP. LP ni duduk tang tu. Nampak? Duduk berkelip-kelip tu. Yang ni bukan 3 lah. Ni yang kita nak cari. 3 ni saya masukkan tadi L ke M. Okey, kita tulis macam tu. Cos theta 2/3. Kita masukkan nilai, kita buat persamaan macam ni. Ini kita nak buat darab silang 2/3, okey, salin balik ke bawah 2/3. Cos theta kita ganti ke bawah 12. Okey. Dan LM. LM kita tak tahu. LM kita tak tahu. Okey, buat persamaan macam ni. Okey, dah tulis Baik. Kemudian perhatikan baik-baik macam mana kita nak cari LM. LM ni duduk dekat penjemput saya dah beritahu dah minggu lepas macam mana kita nak cari LM. Tengok baik-baik. Pak. LM sama dengan kita ambil 12. Kita darab dengan 3/2. Jangan tersilap 3/2 bukan 2/3. Kita buat macam ni bila LM duduk kat bawah. Okay. Ni cara shortcut lah kita beritahu. Nak cari LM duduk bawah, maknanya 12 darab 3/2. Tu dapat jawapan LM tu 18 cm. Okay, macam tu. Baru dapat LM 18 cm. Nak cari LP, maksud dia LM panjang tadi tolak dengan PM. Maknanya 18 tolak 10. Untuk LP sahaja, jawapan dia 8 cm. Okay. Right? Okay. Seterusnya. Okay, yang ini saya ambil soalan muka surat. 70. Dalam lajah sebelah ABCD ialah trapezium. Diberi tangent theta 5/4 cari panjang. Okey. Ini trapezium. Ini trapezium. ABCD. Diberi tangent theta. Ini theta dah. 5/4. Cari panjang dalam cm bagi AB. Okey. Saya nak ingatkan sekali lagi. Trigonometri ialah segitiga. Bukannya segi 4, bukannya trapezium. Segitiga. Walaupun dia bagi diagram trapezium. Apa yang kamu perlu buat? Kamu kena hasilkan segitiga tegak. Segitiga lain tak mau. Tegak ya. Okey, tu given. Okey, 5/4. So kita nak kena pasti kat mana 5, kat mana 4 dalam rajah ni. Sisi yang mana 5, sisi yang mana nilai dia 4. Okey. Jangan dilupakan ratio dia. Kena hafal. Alright, tu cara kita buat segitiga. Nampak? Saya ulangkan lagi. Tu dia. Ulangkan lagi. Tu dia. Tu cara kita buat segitiga. Maka terhasillah sebuah segitiga. Tak ada nama kat sini, kita buh nama ada E. Siapa saya buh E, ikut suka saya lah. Kalau kamu nak buh F pun tak apa. Kalau kamu nak buh Z pun tak apa. Ikut suka kamu lah. A, yang saya buh E sebab A, B, C, D lepas D, E lah. Begitu. Jadi, tangent theta 5/4 bergantung kepada theta. Kita tengok tangent. Okay.
tangent ni O dengan A. So O dia, ni theta, O dia 5. Ni O dia, ni sebagai O. ED ya. A dia adalah AE. 4. Jadi 5/4. Selesai satu masalah. Kita dah kena pasti mana 5, mana 4. Di situ 5, di situ 4. Okey. Kemudian kita nak cari nilai AB. A ke B. EB kita nampak 13. Semua kita nak cari AE je. Nanti kita tambah ni dapatlah panjang AB. Okey. Tak apa, kita tulis dulu. Tangent theta 5/4. Kita buat persamaan. 54 kita turun ke bawah, tulis benda yang sama. Okey, sebelah kiri tangent theta ni turun ke bawah. Okey, untuk opposite kita ambil 15. Okey. Untuk ni kita ambil AE kita tak tahu. AE kita tak tahu. Okey. ED 15. Memang tak tulis pun 15 kat sini. Tapi kita boleh compare dengan sisi yang satu lagi iaitu BC. BC dia abang 15. So hak ni pun 15. So 15. AE ni tak tahu. Yang tu kita nak cari. Okey, baik. Tengok macam mana kita nak cari AE. Bila dah buat persamaan macam ni, macam mana nak cari AE? AE duduk kat bawah. AE sama dengan 15 kali 4/5. Perhatikan, 4/5, asal dia 5/4, dia tukar jadi 4/5. Macam tu. Ini shortcut. Jadi, terdapat 12 cm. Okey, maknanya kita dah dapat dah AE 12 cm. So, nak cari AB. AE kita tambah dengan DC. DC 13 kan? So 12 tambah 13. So AB 25 cm. Macam tu. Okey. Baik. Seterusnya. Last ni. Muka surat 71. Soalan nombor 1. Diagram. Show a cuboid. Given cuboid A, B, C, D, E, F, G, H cuboid. It's given that AB 8. Okey, tengok AB 8. Oh, situ 8. AD 6. AD 6. Itu 6. DH 10. Oh, tu DH 10. Find angle GAC. Mana ada angle GAC? Tak ada pun. Tak ada. Kita kena buat. Macam tu. Lukis lah. Boleh lukis. Jangan tak boleh lukis. Jangan duk takut-takut nak lukis. Sudut GAC. Mana sudut dia? Duk tang tu sudut dia. Ni. Ambil yang tengah iaitu A. Kita nak tahu berapa sudut kat sini. Okey. Jangan lupa ratio kita. Cuma masalahnya kita nak pilih letak abang tu. Pakai sin ke cos ke tangent. Maknanya kita kena pilih antara 3 ni. Pilih antara 3 je. Bukan pilih 10 pun. Pilih antara 3. Jadi kita tengok. Ni sudut dia. Okey. Kita tengok kita pilih GC ni. Sebab GC ni ada nilai dia iaitu 10. GC sama dengan HD 10. Okey. Kita pilih hak ni. So sudut dengan GC ni, GC sebagai opposite. Okey. So opposite antara sin ataupun tangent lah. Okey. Kemudian kita pilih sisi mana lagi untuk nak cari sudut ni. Yang senang kita ambil AC lah. Jangan ambil GA payah. Ambil AC. Pasal duk nampak dah. Sini 8, sini 6. Maka boleh tahu dah berapa si panjang CA. Guna teorem Pythagoras nanti. Okay. Dapatlah. Opposite dengan adjacent. So
So kita pakai tangent lah. Nanti kita pakai tangent. Sebelum kita pakai tangent, kena cari berapa panjang AC. Sebab AC ni tak tahu panjang dia berapa. Tapi boleh cari. Kita guna teorem Pythagoras. So 8 02 6 02. So AC sama dengan 10. Tu dapat. So AC 10. GC pun 10. Okey. Nampak? Jadi AC tak tahu apa. Sekarang kita dah tahu 10. Sekarang kita dah tahu kata AC 10. Kita pun dah tahu nak guna ratio yang mana. Kita nak guna tangent. Okey, teruskan. Jadi nak cari tangent bagi sudut GAC. Cara dia, kita ambil O, kita per dengan A. Opposite dengan adjacent. Opposite dia GC. Adjacent dia AC. Kita dah dapat dah nilai dah. 10/10. Dapat 1. Tapi harus diingat, ini 1 ni jawapan bagi apa? 1 ni jawapan bagi tangent sudut GAC. Soalan dia tak tanya tangent sudut GAC. Soalan dia tanya sudut GAC. Dia nak sudut je. Jadi, ni ada tangent pula. Jadi macam mana nak cari sudut GAC sahaja? Maknanya kita kena pindahkan tangent ke sebelah kanan. Nampak? Ni tangent duduk kiri. Okey. Kita pindah ke tangent duduk sebelah kanan. Bila tangent duduk sebelah kanan, sifat dia berubah menjadi inverse tangent. Inverse tangent. Macam mana nak cari inverse tangent? Kena tekan shift dulu lah. Dapat inverse tangent. Tekan shift, tekan tangent, tekan 1. So, dapat sudut dia 45 darjah. Dapat jawapan. Macam tu. Okey. Okey. Saya rasa clear kot. Siapa yang ini insyaAllah. Saya tu janji-janji tak buat video. Kadang-kadang saya pun tak ingat, lupa banyak baca benda-benda merepek lah ni. Kita pun pening ya. Tapi setakat lah ni insyaAllah telah. Macam biasa kalau ada perubahan baru saya akan habaq. Kalau tak ada perubahan, kita macam biasa link kita pun pakai yang sama.